Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, saya sebenarnya tak tahu apa nak cakap dengan kamu. Yang tahu hanya Allah. Jadi apa yang Allah ilhamkan kat saya, itulah yang akan keluar. Sebab itu kamu tiap-tiap hari lihat apa yang saya cakap semua lain. Hari ni lain, besok lain, lusa lain. Bertahun dah saya bayar. Dan tiap-tiap hari walaupun ada sikit sama tapi lain. Ingat, jarang ada orang yang diberi Allah ni. Kebanyakan tak tahu bayan. Dia tahu itu je. Kalau disuruh bayan 2-3 kali dah letih sebab tak ada point. Dia akan bayan itu juga, lain kali putus itu juga. Bukan hari-hari. Lain kali pun itu juga. Jadi tuan-tuan yang mulia, Allah yang tahu. Tiada yang tahu melainkan Allah. Jadi Allah SWT mahu kita merasai diri tak tahu. Itu yang Allah mahu. Dan yakin yang tahu hanya Allah. Tiada yang tahu melainkan Allah. Itu yang Allah mahu ada dalam hati saya dan hati semua orang. Tapi manusia jarang, bukan jarang, sikit atau mungkin tak ada lah. Merasai diri dia tak tahu. Yang tahu Allah tu jarang. Tak ada kan. Semua kata aku tahu juga. Allah tahu, aku tahu juga. Ataupun dia je tahu. Jadi bila manusia kata dia tahu, maka dia tak adalah nak minta dengan Allah kan. Untuk ajar dia, untuk bagi tahu dia apa patut dia buat, apa patut dia cakap. Dia takkan minta lah. Sebab dia kata saya tahu. Dia tak kata saya tahu, Allah tahu, saya tahu juga. Tak ada. Itu pun tak. Langsung saya tahu dia. Jadi mereka yang kata dia tahu ni, tentulah Allah tak nak ajar dia, tak nak ilhamkan dia. Apa pasal pula Allah nak ilhamkan dia? Dia kata dia tahu. Jadi Allah mahu kita baca Quran tu dengan rasa tak tahu. Baru kita dapat faedah daripada baca Quran. Kalau kita baca Quran, kita tak merasai diri tahu, nak tahu apa yang Allah cakap saja, kita takkan dapat faedah, manfaat besar dari membaca Quran. Jadi untuk manusia ni merasai diri dia tak tahu, yang tahu Allah. Jadi Allah mulakan surah Al-Baqarah tu dengan kalimat Alif Lam Mim. Tanyalah siapa saja kat dunia ni apa makna Alif Lam Mim. Ulama besar ke, ulama kecil ke, orang bukan ulama ke, Nabi je, orang macam siapa saja. Ditanya apa makna Alif Lam Mim, semua tak tahu. Jadi Allah mahu manusia ni baca Quran tu dengan yakin, ke tahap yang mana tiada yang tahu melainkan Allah itu. Jadi siapa baca Quran yang ada yakin tu, tiada yang tahu melainkan Allah tu, ke tahap yang Allah mahu,
dia akan dapat baca, faham dan dia dapat amal. Itu yang Allah mahu. Kalau Allah mahu kita baca je, kita tak payah ada percaya, kita tak payah ada yakin, kita tak payah apa-apa pun. Kita tahu bahasa Arab, baca. Jadi kita hari ini diajar membaca aja. Dari kecil ni baca Quran. Ini tradisi kita orang Islam seluruh dunia sejak sekian lama. Anak-anak kena diajar baca Quran. Itu je. Dia tak kata kita kena amal Quran, tak ada. Orang Islam hari ni hampir tak tahu yang Quran tu diturunkan untuk diamal. Hampir tak tahu. Tak tahu. Yang Allah turunkan Quran ni untuk diamal, tak tahu. Dia faham Quran ni ialah Quran ni kitab Allah, tapi untuk dibaca aja. Jadi anak-anak akan dihantar untuk belajar baca Quran. Selepas tahu baca Quran, dah selesai bab tu lah, bab perintah. Sebab Quran ni perintahnya untuk baca aja, lain tak ada. Jadi selepas tahu belajar membaca, biasanya bila dah ada darjah 6, sekatan 1, dia orang dah tahu baca lah Quran tu. Dia dah masuk Quran. Dia tak belajar lagi. Dia tak baca Quran lagi. Dah masuk sekolah menengah, dia tak baca Quran lagi. Dia belajar baca Quran ni masa sekolah rendah. Sekarang ni bila jemaah tabligh datang ke Malaysia, dia orang beritahu kita di India hafal Quran. Jadi kita pun pergi India, Pakistan, tengok banyak madrasah hafal Quran. Jadi kita meningkat sikit daripada menghantar anak-anak belajar baca Quran, hafal Quran. Jadi tambahlah macam cendawan, tumbuhlah macam cendawan, madrasah hafiz Quran. Yang sekarang ni Siti Kasim kata kalau mau haramkan arak, haramkan madrasah hafiz. Siti Kasim. Siapa nak dengar cakap dia tu tak tahulah, tapi dia bercakap lah. Sama ada orang nak dengar tidak, dia cakap. Kalau haram, kalau tak mau haramkan arak. Jadi yang diharam oleh Allah tu dia suruh ni, yang Allah suruh kita hafal Quran ya, Allah suruh je baca Quran, dia suruh haram pula. Siti Kasim. Jadi Siti Kasim ni betul-betul melawan Allah. Allah suruh kita baca Quran, ini menghafal, baca, faham dan mengamal saja. Tapi orang Islam, tapi tetap perintah Allah juga belajar membaca dan menghafal. Itu yang Siti Kasim kena haramkan. Dan yang Allah suruh haramkan minum arak, Siti Kasim suruh halalkan, suruh benarkanlah. Jadi Siti Kasim ni kira dia dah mengangkat diri dia melawan Allah lah, lebih kurang. Yang dia tahu lah, dia kan peguam. Dia tu peguam. Jadi siapa nak jadikan Siti Kasim Tuhan dia, silalah ikut. Jadi Siti Kasim tu dah macam Tuhan dia tu. Boleh buat hal yang dia punya agama, Siti Kasim. Belajar baca Quran, hafiz ni haram. Minum arak tu halal. Tapi biarkanlah dia nak cakap apa dia nak. Hanya orang bodoh aja ikut dia lah. Orang yang tak dapat hidayat. Bukan orang bodoh, sebenarnya orang yang tak dapat hidayat. Orang tak dapat hidayat, orang yang ditutup pintu hati akan kata Siti Kasim betul lah. Siti Kasim juga rasa dia betul. Kalau tidak dia takkan cakap lah. Kenapa dia kata betul? Kenapa yang ikut dia kata dia betul? Sebab hati tutup. Orang hari ni menganggap yang salah betul ni, semua hati dia tutup. Dia tak ada. Kita cakap tak, dia kata tak. Kita kata ni Allah suruh, tak. Dia akan melawan lah. Jadi tak guna bertengkar. Kerana kita bertengkar dengan orang yang hati dia tutup. Macam mata tutup. Hantarlah dengar bayan. Hantarlah dengar bayan saya dengan mata
tutup. Jadi bila mata tutup, telinga pun tutup. Walaupun telinga buka. Telinga dia buka, mata tutup, tapi dia tak boleh dengar. Saya dah lama beritahu kamu, Anzalah ni perangai buruk dia, yang syaitan usaha untuk menghidupkan pada diri dia adalah tidur waktu bayan. Supaya dia tak dapat faham, walaupun dia lama buat. Jadi jalan untuk rosakkan dia ialah supaya dia tak faham. Apa pun tak faham. Tapi lama duduk dengan saya. Dan supaya orang semua kata, tengok Anzalah tu lama sama Dr. Nasrad, perangai pun buruk. Dia kata buat apa ikut Dr. Nasrad, padahal dia bukan ikut saya. Dia tak dengar. Inilah waktu paling penting untuk dengar. Lain waktu mana ada saya bercakap. Tapi syaitan buat Anzalah tidur lewat malam. Pukul berapa tidur semalam? 11. Tapi waktu bayan dia tutup mata. Macam tu lah Allah tutup hati. Bila Allah tutup hati, walau mata ada, tak nampak. Tak nampak kebesaran Allah. Walau telinga buka, tak. Sebab semua dah dikunci. Hati sudah dikunci. Sebenarnya hati tu, apa kita percaya tu, dah rosak. Kita punya mata walau ada, telinga walau ada, dia semua tak boleh nampak. Tak boleh nampak Allah tu besar. Tanda-tanda Allah yang pun dia tak nampak. Tanda-tanda yang menunjukkan Allah terbesar dia tak nampak. Perkataan-perkataan benar dia dengar, dia tak nampak. Dia tak nampak itu benar. Jadi itulah yang nak dibuat kepada Anzalah oleh syaitan. Musuh dia dan musuh kita. Jadi telinga dia walaupun buka, bila dia tutup mata, telinga pun tak buka, tak dengar. Jadi bila benda baik, semua tak nak dengar. Buat-buat tidur. Jadi lepas bayan dia mula jaga. Bising mulut. Ketawa sana, ketawa sini. Saya dah lama cakap kat dia. Tapi apakan daya, kita boleh cakap je, dia tak mau ikut. Dah bertahun dah duduk dengan saya. 4 tahun masih perangai tutup mata lagi masa bayan pagi, mana boleh. Jadi tuan-tuan yang mulia, Allah mahu kita baca Quran ni dengan kita percaya ke tahap yang Allah mahu. Tiada yang tahu melainkan Allah. Yang mana kamu tak ada. Samad tak ada. Anzalah lagi tak ada. Jadi bila baca Quran, boleh baca je lah. Faham Allah takkan bagi. Taufik untuk amal takkan bagi. Macam pada Rashidi. Baru sekarang Rashidi nak baca Quran. Bolehlah baca. Tapi lebih baik daripada tak baca. Jangan pula, kalau saya tak faham, saya tak dapat amal, tak guna baca. Bukan. Kita terus baca dan usaha supaya dapat iman betul. Bila dapat iman betul, tapi tak ada usaha atas iman, iman tak betul-betul juga, jadi terus baca je lah. Sampai mati tahu baca je. Faham tak diberi, taufik untuk amal tak dapat. Jadi satu orang, hari ni orang Islam sedunia macam itulah. Ada yang baik sikit boleh hafal. Itu tak ada beza sangat dengan tahu baca. Orang yang tahu baca dengan tengok Quran, beza dengan hafiz Quran yang tahu baca tanpa tengok Quran. Itu aja. Dua-dua baca juga. Jadi tujuan baca Quran Quran bukan untuk dibaca aja, untuk difaham. Jadi kita akan dapat faham Quran dan amal Quran bila iman kuat. Tak boleh tahu bahasa Arab. Kalau kita belajar bahasa Arab, iman lemah atau iman tak ada, kita boleh baca juga. Kita boleh baca dia, tapi faham tak ada. Jadi hari ini orang ingat, orang tahu bahasa Arab, dia boleh faham Quran tu. Dia bukan faham bahasa Arab, boleh faham Quran. Kalau
faham bahasa Arab, faham Quran, seluruh Arab tu faham Quran dan dia boleh amal Quran. Tapi kenapa orang Arab pun sama ya? Mereka tak faham Quran, tak boleh amal Quran. Kenapa? Sebab iman dia orang tak ada. Sama macam orang Islam yang tak tahu Arab. Yang tak tahu Arab, dia boleh baca Quran bahasa dia, pun dia tak faham lah. Ditukar kepada bahasa mak dia, pun dia tak boleh faham. Sebab bagi faham tu bukan bahasa. Bagi faham dan taufik untuk amal Quran ni Allah. Jadi orang yang tak tahu bahasa Arab, dia baca Arab dia baca Melayunya, atau dia baca Arab bahasa Inggeris, Allah bagi dia faham. Maka dia faham. Sebab apa? Dia ada iman. Allah bagi dia faham, bukan dia sebab dia tahu bahasa Arab. Bila dia baca terjemahan tu, dia ada iman ke tahap yang Allah mahu. Bila dia baca Quran, dia baca dengan yakin ke tahap yang Allah mahu. Tiada yang tahu melainkan Allah. Macam Yazid, umur dah 52 tahun, masih belum dapat iman tahap yang Allah mahu. Jadi bila baca Quran, terus baca je lah. Baca. Dan sikit atas boleh baca dengan lagu. Dengan lagu lah. Jadi orang Malaysia ni tahap itu je lah. Dia pandai daripada semua orang lain kat dunia. Maka dia awal-awal lagi kan, Malaysia negara Muslim yang pertama di dunia lah, mengadakan pertandingan membaca Quran. Dan juara-juara pembaca Quran awal-awal dulu lah, sekarang dah kurang. Awal-awal dulu, dari tahun ke tahun tak ada orang lain, orang Malaysia je. Baik yang perempuan, baik yang lelaki. Tapi jadi Malaysia ni dia pakar dalam membaca Quran. Sekarang dia terjemah Quran tu, zaman Abdullah Badawi kepada Inggeris, pencetakan Quran. Jadi dia dah buat satu Darul Quran. Dia nak namakan dia Quranic Village dekat Putrajaya. Jadi Malaysia ni dia rajin dalam bab mencetak Quran. Sakat tu je lah, baca Quran. Lepas tu dia kata sains Quran. Tak apa makna sains Quran, dia tahu. Menteri tu baru tahu. Nanti kita akan jadikan macam village ni tempat pencetakan Quran dan sains Quran. Apa sains Quran tu? Dia sebut sains lah, apa-apa pun sains, supaya nampak gah sikit, nampak glamour. Tapi apa pun makna sains Quran tak tahu. Jadi hari ni Allah juga lahirkan kat Malaysia ni orang yang tafsir Quran. Bila tafsir Quran ni datang, baru betul Malaysia ni juara dalam Quran. Maknanya juara dalam Quran. Dan bila orang Islam di Malaysia ni usaha atas iman, buat kerja Nabi, dengan cara Nabi, dengan niat nak buat Allah suka sehingga Allah suka, dan banyak orang Islam di Malaysia yang sampai ke tahap Allah suka dia, maka Allah buat dia jadi orang beriman, beramal soleh. Bila ramai orang beriman, beramal soleh, maknanya ramai yang mengamalkan Quran ni. Jadi jadilah orang-orang Malaysia ni orang yang dicintai Allah. Lama-lama ada juga di antara mereka menjadi kekasih Allah. Dan mereka bergerak seluruh dunia membawa Quran. Dia nama Quran berjalan lah orang-orang ni. Macam itulah Nabi, sahabat-sahabat. Kamu nak tengok Quran, tengok Nabi, tengok sahabat. Sahabat kata, kamu nak tengok Quran, tengok kami. Sebab Quran tu dia orang amal. Tapi kita tak boleh cakap, kamu nak tengok Quran, tengok kami. Tak boleh. Jadi hari ni kalau orang nak tengok Islam tu benar ke tidak, dia tak boleh tengok orang Islam.
Orang Islam tak ada Quran kat dia sekarang. Seluruh dunia tak ada. Dia tahu baca Qurannya. Dia tahu hafal Quran dan sebahagian orang Islam tahu lagukan. Itu je. Jadi kau nak tengok Quran, dia tak boleh. Dalam diri orang Islam. Hari ini di seluruh dunia. Sama ada pada orang Arab, pada orang India, Pakistan, sama. Jadi sekarang orang Malaysia akan hanya boleh jadi orang Quran bila dia mengamalkan Quran. Dan dia boleh mengamalkan Quran bila iman dia mencapai tahap tinggi. Beriman beramal saleh. Dan dia akan dapat mencapai itu bila dia buat kerja Nabi kita dengan cara Nabi. Dengan cara Nabi itu maknanya dengan korban harta diri. Berjuang di jalan Allah. Ada mengajak manusia mengucapkan kalimah yang belum mengucap, dan yang dah mengucap mengingatkan mereka tentang kalimah dan mengajak mereka buat kerja. Mengajak manusia kepada di tempatan dia dan di seluruh dunia. Kalau orang Malaysia ni bersedia buat kerja tu, maka Allah akan lahirkanlah ramai di kalangan orang Melayu, orang Malaysia ni yang beriman dan beramal soleh. Lama-lama yang macam Quran berjalan. Kita akan tengok banyak orang kat Malaysia ni, orang yang berjalan tu orang Quran. Tengok orang Malaysia ni, oh ni Quran. Jadi orang bukan Islam, dia datang Malaysia, dia jumpa orang-orang Quran ni cantik, bagus, baik amalannya, dia orang pun Allah buat terkesan dan masuk Islam. Bukan saja orang Malaysia ni jadi orang Quran, bergerak seluruh dunia. Orang datang negara dia masuk Islam. Dan dia datang ke negara dia untuk belajar macam mana nak jadi orang beriman beramal saleh. Hari ini kita tak ada tempat nak belajar jadi orang beriman beramal saleh. Yang kita ada tempat belajar Quran je. Banyak tahfiz Quran, banyak madrasah menghafal Quran. Sekarang banyak sekolah agama, madrasah. Itu bukan nak jadi orang beriman beramal saleh. Kita masuk tahfiz Quran nak menghafal Quran. Kita masuk sekolah madrasah untuk tahu ilmu Quran. Bukan ilmu Quran, nak tahu macam mana agama. Nak tahu je. Nak amal kita tak boleh. Masuk madrasah tak boleh. Hanya masuk madrasah Quran masuk madrasah kita ada dekat Kalu Kubu yang madrasah Quran. Itu boleh baca dan hafal. Tapi nak jadi orang beriman beramal saleh tak boleh. Itu yang orang hari ni silap. Tak ada sekolah ataupun madrasah nak melahirkan orang beriman beramal saleh tak ada. Sebenarnya madrasah untuk melahirkan orang beriman beramal saleh tak payah buat madrasah. Masjid lah. Masjid ni sebenarnya madrasah untuk jadikan orang beriman beramal saleh. Dari masjid lah jemaah dihantar. Kalau di satu tempat tu dia dihantar di lorong-lorong di tempat tu, dan dari masjid tu menghantar jemaah ke semua bandar negara di seluruh dunia. Dengan harta dan diri mereka korban untuk mengajak manusia kepada Allah yang belum Islam, dan yang dah Islam untuk mengajak mereka mengamalkan perintah Allah. Dan perintah pertama yang kena diajak ialah buat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, atau mengajak manusia kepada Allah. Jadi bila Malaysia berjaya melahirkan orang beriman beramal saleh, dan dia akan hanya berjaya bila masjid-masjid dia ditukar menjadi bukan masjid untuk semayang aja, tapi masjid untuk kerja dakwah, kerja mengajak manusia kepada Allah. Tapi hari ini masjid tidak berfungsi sebagai pusat dakwah, pusat ibadah aja. Itu pun tidak. Dulu sebelum jemaah tabligh datang, kan, masjid-masjid kita kosong. Sebelum jemaah tabligh datang, nak bagi tahulah bahawa jemaah tabligh ni apa peranan dia. Jangan pandang rendah aja. Ada juga peranan dia, iaitu dengan jemaah tabligh ni
masjid Malaysia yang kosong, simpan pinggan mangkuk orang kahwin aja. Adalah orang datang semayang. Macam Masjid Greenwood ni dulu. Bila saya datang sini, saya kahwin dengan orang sini, saya pun pindah sini lah. Tahun 81. Bila saya pergi semayang Zuhur, tak ada orang. Rupanya semua orang pergi semayang hantar orang jenazah. Saya tahu ada satu karkun sini. Masa tu namanya siapa ya? Saya kata kenapa pula karkun ni tak semayang Zuhur pula. Saya seorang aja. Waktu Zuhur betul. Lepas tu lama saya dah habis semayang, dia datang. Oh, kita pergi kubur, dia kata. Itulah keadaan dia. Itu tahun 81 tu. Tak ada orang semayang Zuhur. Tapi kan asal tu adalah 2-3 orang. Subuh sikit aja. Zuhur asal memang tak ada dia orang datang. Maghrib dia yang ada. Itu Greenwood tu. Hari ni cuba tengok. Itu asbab apa tu? Asbab pejabat agama ke? Pejabat agama buat ke? Tak ada. Asbab ustaz-ustaz ke? Tak. Ustaz-ustaz tak ada main peranan dalam menghidupkan masjid ni. Jemaah tabligh. Dulu mula-mula jemaah tabligh datang Greenwood ni, dibuang dia punya barang-barang semua. Imam tu buang. Lama-lama bila kita buat usaha kat sini, imam tu pun keluar 40 hari. Dan dia kata dia orang tabligh lah. Dia keluar je. Gas semua dia tak mau buat. Tak sedia nak buat. Jadi bapa tuan yang mulia, hari ni dengan usaha tabligh, hidup masjid tu ibadah. Masjid sebagai pusat dakwah tak hidup dengan jemaah tabligh. Tapi paling kurang tempat ibadah yang tidak khusyuk. Banyak orang semayang, tapi semayang yang betul tak ada. Sebab pusat dakwah tak dibuat. Pusat usaha atau iman tak dibuat. Gas hari-hari tak ada. Hanya ada gas yang saya cakap 2 kali seminggu. Satu masjid sendiri, kemudian kedua untuk ajak orang pergi masjid. Dengar bayan, suruh keluar. Tapi usaha atau iman ni tak boleh buat gas untuk ajak orang pergi masjid. Kena buat gas ajak orang kepada Allah. Yang bukan Islam kena diajak ucap kalimah, yang Islam kena diajak buat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan manusia Quran, atau mengajak manusia kepada Allah, atau mengajak pada kerja dakwah. Bukan dibuat 2 kali seminggu. Hari-hari cuti mati saja. 45 minit paling kurang. Lebih baik 1,5 jam. 45 minit pagi, 40 minit petang. Itu yang paling baik. 1,5 jam. Jadi tuan yang boleh, kalau setiap masjid di Malaysia ni hidup, bermula dengan satu masjid. Jadi satu masjid tu tentulah masjid paling besar di Malaysia ni lah. Yang terletak yang dibentak di ibu kota. Satu ibu kota bisnes, satu ibu kota pentadbiran. Iaitu di ibu kota pentadbiran Malaysia, di Putrajaya tu, jadi masjid pusat dakwah dan pusat ibadah. Dia bila jadi pusat dakwah, dia akan jadi pusat ibadah automatik. Jadi sekarang ni jangan datang jemaah masjid, hanya masjid adalah jadi ibadah, orang semayang. Antara yang hidup kemudian sekarang, dia tengok masjid dah ramai orang, dia ingat siapa, usaha siapa tu. Memanglah Allah buat, tapi asbabnya mesti ada. Takkan pula Allah buat tiba-tiba tak ada orang buat kerja. Jadi yang buat kerja tu jemaah tabligh. Ajak orang pergi masjid. Jadi bila orang pergi masjid, dia orang semayang lah, dia orang segan lah kan. Jadi sekarang ni nak dapatkan masjid yang Zuhur Asar tak ada ni, dah tak ada. Bukan mungkin, hampir tak ada lah. Kecuali hampir semua masjid hidup 5 waktu dan surau juga. Dan kadang ramai orang sembahyang. Semua ni asbab daripada usaha jemaah tabligh. Yang buatnya Allah. Tetapi sekarang ni semayang tu semua tak khusyuk. Yang sekarang ni yang semayang. Sebab iman tak kuat. Iman tak ada. Sebab apa iman tak ada? Sebab orang jemaah tabligh ni ajak orang pergi masjid aja. Dia tak ajak orang buat kerja dakwah, kerja ta'murun nabi ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan dia tak mengajak orang semayang pun. Dia mengajak orang pergi masjid je, dia pakai teknik tu.
Bila ajak pergi masjid, selesai. Dia orang mesti semayang. Sebab dia orang malu kan. Dia mesti semayang. Takkan pula duduk masjid tak semayang. Itu dah dipaham oleh orang Islam. Hari ni hanya itu saja nak dihidupkan. Bukan itu saja. Itu yang paling penting nak dihidupkan. Bukan saja di masjid-masjid di Malaysia, di masjid-masjid di seluruh dunia. Apabila orang Islam berjuang dengan harta dan diri dia di jalan Allah, mereka akan dapat orang yang takwa. Mereka akan dapat jadi orang takwa. Kata Allah SWT, orang yang benar-benar takwa atau orang yang takut dengan Allah ialah orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri dia. Hanya Allah beritahu. Tak boleh orang yang tak berjuang di jalan Allah ni dengan harta dan dirinya, iaitu mengajak manusia kepada Allah ni dengan harta diri dia, dengan niat boleh jadi orang beriman bermaksud, boleh jadi orang takwa, tak boleh. Orang takwa tu memang sudah, orang takwa tu orang takut dengan Allah ni memang dengan kerja mengajak manusia kepada Allah dengan harta diri berjuang ni tak dapat dipisahkan. Sebab apa asbab untuk jadi takwa? Dan Allah bagi tahu orang yang takwa, orang yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang takwa. Nah, dan kamu akan bersatu hati dan kamu akan hanya menjadi saudara satu sama lain jika kamu orang yang takwa. Jadi takwa ni sangat penting, yang mana tidak ada sekarang di Malaysia dan di seluruh dunia. Orang yang takwa ni kat dunia ni hanya saya lah lebih kurang. Sebab yang buat kerja ni sekarang dengan izin Allah saya, itu aja. Yang lain semua rupa je. Macam yang ikut saya ni pun belum jadi orang takwa lagi. Jadi bila mereka ikut macam saya, korban harta diri nak dan ikut taat apa saya cakap dengan izin Allah, akan jadilah takwa. Kalau ikut aja macam Sufyan, macam Rashidi, tapi tak taat, dia tak boleh jadi. Macam Hanzalah, tak boleh ikut. Macam Yazid, tak boleh jadi takwa. 12 tahun dah Yazid ikut, tapi saya suruh dia cerai bini, dia tak nak. Macam mana nak jadi takwa? Sebab cinta bini tak keluar. Dia dah keluar 6 bulan pun tak keluar ya cinta bini. Jadi hanya satu jalan tinggal untuk jadi takwa, dia mesti cerai bini dia. Untuk suka ke Allah lah, bukan nak tunjuk ke orang. Dan bila hilang cinta tu, barulah masuk kalimah dalam hati dia. Jadi buat kerja Nabi, strive. Allah beritahu perkataan strive ni, berjuang ni, maksudnya bukan nak dapat duit dengan kerja dakwah. Berjuang dengan harta dan diri, mana meninggalkan rumah, keluarga, kerja, membelanjakan harta diri, dan sedia mati kalau dikendaki Allah lah. Ada perintah untuk perang, katalah ada, sedia untuk pergi perang. Tak ada cakap tak boleh, tak mau, tak ada. Kalau tak ada perang, sanggup pergi keluar 4 bulan, 40 hari untuk mengajak orang. Itu berjuang juga. Jangan Allah, bukan nak perang aja berjuang. Berperang bila orang yang kita dakwah tu mau serang kita, baru datang perintah untuk perang. Kalau tak ada, kita dakwah je. Seluruh dunia, apa pasal kita nak perang pula? Jadi oleh kerana itulah kerja ni belum hidup lagi. Baru satu tempat dia. So dunia tak hidup lagi. Jadi tiba masa bila dia hidup, maka ramailah di dunia ni orang beriman dan beramal soleh. Ramailah di dunia ni yang boleh baca Quran, dia boleh faham, dia boleh amal. Ramailah dalam dunia ni orang yang berkasih sayang, bersatu hati. Ramailah orang di dunia ni yang orang tengok dia, ini Quran berjalan. Okay guys.